Kita dapati kebanyakan juga nelayan-nelayan ini buat salah menggunakan bahan-bahan itulah, contohnya pukat-pukat yang tidak dibenarkan oleh Jabatan Perikanan. Inilah yang menjejaskan kita punya sumber. Satu yang kita harapkan sangat orang awam ni boleh belajar dan ambil tahu pasal organisma yang laut. Sebenarnya kawasan kita cantik. Semua boleh menghayati keindahan. Kita cinta dan kita senang nak tanam semangat untuk memelihara. Laut Cina Selatan, samudra luas yang bersempadankan 7 negara, lokasi geopolitik yang strategik bagi benua Asia. Di dasarnya, khazanah alam yang menjadi taruhan kepentingan ekonomi dan ekosistem yang memberi impak global. Penyelidikan mendapati lebih 3,000 spesies ikan dan lebih 500 jenis batu karang bernaung di dasarnya, menjadikan Laut Cina Selatan sebagai tempat tinggal dan pembiakan marin. Tidak hairanlah Laut Cina Selatan menjadi wilayah pertikaian dan sentiasa diintai kuasa politik serantau dan dunia umpama emas di dasar lautan. Namun bagi nelayan, percaturan mereka lebih mudah. Laut Cina Selatan adalah sumber rezeki kehidupan seharian. Secara purata, dianggarkan lebih 12 tan hasil laut diraih nelayan Laut Cina Selatan secara sah setahun. Hasil ini kemudiannya dijual kepada pengguna. Menurut Jabatan Perikanan Malaysia, penggunaan ikan per kapita rakyat Malaysia mencecah 42.61 kilogram seorang. Namun sumber ini semakin menipis di kerakusan manusia. Ada yang mencari jalan singkat meraih hasil menggunakan bom ikan. Belum ditambah penangkapan ikan berlebihan yang turut disebabkan kemasukan bot-bot haram ke perairan negara. Perikanan tidak lestari ini menyebabkan penurunan stok ikan lantaran banyak ikan dewasa yang mampu bertelur dirobek kesempatan. Kemasukan nelayan warga asing ini juga mengganggu gugat rezeki nelayan kecil tempatan disebabkan perbezaan teknologi digunakan. Selain itu, biodiversiti pesisir pantai yang ditunjangi paya bakau juga diancam kewujudannya. Kemusnahan kawasan pembiakan hidupan marin ini menambah lagi cabaran dalam memastikan penerusan bekalan hasil laut terjaga. Saban pagi di pantai Berserah Pahang, nelayan setempat akan keluar untuk mencari rezeki mereka bagi hari itu. Antaranya Syahrul Baharin dan rakannya Muhammad Rohairi Muhammad. Berusia 48 tahun, Syahrul sudah hampir 2 dekad bergelumang dengan lautan. Kita tu minat mancing asalnya. Jadi mula-mula ikut orang. Lepas tu rasa seronok pula rasa ke laut ni. Start pada tu itulah cuba ke laut lah. Lepas tu jadi ke laut. Jadi rasa tekanan tak ada. Yang ada tekanannya kita dengan ikan je lah. Mana kalau tak ada ikan tu memang susah sikit lah. Kalau musim-musim kuat gitu lah. Kita risau tu je lah. Sebagai nelayan kecil,
Syahrul tidak mampu untuk ke lautan lebih dalam. Namun kekurangan itu tidak sedikit pun mematahkan semangat bapa kepada 3 orang anak ini. Ia ditimbal balik dengan pengalaman dan pengetahuannya tentang kumpulan ikan di lokasinya memukat. Jadi 4 laut. Kehadiran ikan dan tangkapan lain berkait rapat dengan adanya sumber makanan bagi hidupan laut. Ikan serta spesies marin lain mendapatkan makanannya dari terumbu karang yang sihat dan mekar. Karang tu dia menjadi satu habitat. Karang tu basically daripada kalsium karbonat lah. Kan dia menjadi satu structure, kan dia ada bila karang tu buat dia punya binaan tu, so dia jadi macam habitat. Dan dalam karang tu sendiri ada banyak organisma lain yang boleh hidup dalam karang tu, termasuk ikan. Ikan pun ada yang ikan memang duduk dalam terumbu karang, ada ikan bermain-main kat luar, ada ikan menyorok kat bawah, pemangsa apa semua. So ikan tu diversity dia memang dah tinggi. And then karang tu itself, spesies dia memang banyak. It's not just satu karang macam karang tanduk rusa, kan. Kita ada karang yang besar, kita ada karang bonggol, kita ada karang yang macam berlapis-lapis. So memang tinggi. So kepelbagaian habitat dalam terumbu karang tu sendiri, dia menyediakan habitat, and then banyak organisma lain yang boleh menumpang hidup di situ. Yusri Yusof, seorang penyelidik dari Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu. Hari ini dia menuju ke Pulau Bidong yang terletak kira-kira 40 km dari ibu negeri Kuala Terengganu. Graduan Universiti Sains Malaysia ini sudah mengabdikan diri dalam kajian terumbu karang sejak tahun 1958. Starting dia dulu zaman-zaman saya student masa dekat USM. Satu subjek tu pengurusan pantai. So masa tu tahun 93, salah satu daripada kajian lapangan yang kita buat tu dekat Pulau Langkawi. And then bila kita snorkel tu, saya tengok terumbu karang dan ikan yang sangat cantik. Habiskan masa duduk snorkel, tengok, kita teruja. Kita tak sangka benda tu ada kat tempat kita. Kita duk ingat macam benda tu banyak dekat Great Barrier Reef ataupun Caribbean. Tapi actually kita memang ada terumbu karang yang cantik. Universiti Malaysia Terengganu mempunyai pusat penyelidikan di Pulau Bidong. Ia menjadi pusat kajian utama biologi marin dalam usaha melindungi ekosistem samudra. Sebaik tiba, Yusri dan pasukan tidak membazir masa. Tugas menantinya, ada terumbu karang perlu diperhati. Berkeluasan 7 km persegi, Pulau Bidong antara ratusan pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Penghujung 1970-an, pulau ini telah diisytihar sebagai pusat penempatan orang hanyut Vietnam yang lari daripada kemelut perang ketika itu. Sehingga November 1991, seramai 252,390 pelarian dilaporkan pernah berlindung di pulau tersebut sebelum dipindahkan ke negara ketiga. Ia lambang keutuhan dasar hubungan serantau dan antarabangsa Malaysia. Di sini juga terletaknya Stesen Penyelidikan Alami Marin Universiti Malaysia Terengganu. Di stesen inilah penyelidik seperti Yusri diberikan kemudahan serba lengkap oleh pihak universiti untuk menjalankan kajian mereka. Bila diving tu kita ada macam satu dunia yang lain. Kan bila kita masuk jadi macam senyap, and then tak ada gangguan-gangguan, and then kita rasa tenang bila tengok coral, bila tengok karang, tengok ikan, tengok
invertebrata yang lain memang sangat cantik. So diversity memang banyak. So daripada situ minat tu untuk dokumen, terutamanya ikan lah. Sebelah sini sikit. Dekat atas ni yang ada set anemone, lepas tu ada giant clam sikit. Ambil ujung tu. Hari ini, Yusri akan menjalankan pemantauan litupan karang berhampiran pulau. Kamera digital bawah air turut dibawa untuk mendokumentasikan spesies karang dan hidupan marin yang berada di dasar lautan. Lebih 20 tahun dalam bidang biologi marin, Yusri lebih terarah kepada penghususan taksonomi terumbu karang, survei dan pemantauan. Baginya, litupan karang ini umpama rahim dalam perut lautan. Dia menyediakan habitat and then banyak organisma lain yang boleh menumpang hidup di situ. Dia membiak anak dia membesar dekat situ. So satu ekosistem situ boleh support organisma marin lain untuk hidup dalam tu. Okay, so terumbu karang ni dia jadi macam satu pusat pengumpulan ikan dan benda-benda lain dekat situ. And then kalau satu kawasan terumbu karang tu dah rosak, kan, bukan just karang tu je rosak, organisma lain tu pun hilang. Aktiviti mengebom ikan dan penggunaan pukat tunda di kawasan taman laut di Pulau Perhentian Besut Terengganu dilaporkan semakin serius. Terbaru, kejadian mengebom ikan dikesan berlaku di beberapa kawasan selam skuba di Pulau Peranginan itu. Natijahnya bukan hanya habitat hidupan laut menjadi mangsa, malah terumbu karang turut musnah. Dek sikap tamak haloba dan mencari jalan pintas sesetengah nelayan, ekosistem terumbu karang di Laut Cina Selatan seringkali musnah akibat aktiviti pengeboman. Destructive fishing atau perikanan merosakkan ini, jika tidak dibendung, bakal membawa musibah lebih besar kepada sekuriti makanan negara. Perikanan merosakkan ini contoh macam bombing lah, kan, bombing. Kalau kita bom kawasan terumbu karang tu, memang dia akan, satu, ikan matilah. Kalau bom sebab dia punya pundi rendah akan pecah, so kebanyakan ikan akan mati. Yang mati tu bukan sekadar ikan yang besar, kan, ikan yang kecil-kecil, anak-anak dia pun semua mati. So yang tu akan menjadi masalah lah. Selain daripada tu, bombing tu dia akan menyebabkan karang tu musnah. So kalau kita dive dekat kawasan yang telah dibom, dia jadi macam kawasan tu dah padang jarak, padang terkukur, tak ada apa. Koral semua pecah, lepas tu koral semua tinggal patah. So memang tak ada diversity langsung, ikan pun tak boleh nak menyorok, ikan pun tak boleh nak menggunakan kawasan tu lah. So yang tu perikanan yang memusnahkan lah, destructive fishing lah. Selain perikanan merosakkan, penangkapan ikan berlebihan atau overfishing juga menjadi polemik kepada penurunan hasil lautan masa kini. Menurut laporan daripada Jabatan Perikanan Malaysia, perikanan laut pantai mencatatkan penurunan kuantiti sebanyak 1.9% pada 2020 berbanding tahun sebelumnya. Manakala perikanan laut dalam menunjukkan penurunan 18.6% hasil tangkapan. Kita dapati nelayan-nelayan ni ada, kebanyakan juga nelayan-nelayan ni buat salah menggunakan bahan-bahan terlarang. Contohnya pukat-pukat yang tidak dibenarkan oleh Jabatan Perikanan. Inilah yang menjejaskan kita punya sumber. Kalau tengok mereka ni juga ada di kalangan seluruh negara, ada bubu naga dan sebagainya. Spesies-spesies ikan di pantai-pantai, cepat nak kaya, mereka ambil ikan, nak cepat senang dan sebagainya, mereka menggunakan peralatan yang tak dibenarkan oleh perikanan dan sebagainya. Bagi nelayan kecil seperti Syahrul, ada kesedaran akan natijah yang bakal menimpa jika mereka berterusan menarah sumber lautan tanpa memikirkan masa depan. Tetapi tidak semua berfikiran sepertinya. Apatah lagi, nelayan bot besar yang menggunakan pukat tunda di kawasan yang tidak sepatutnya. Keadaan dengan sekarang, pukat tunda pun banyak. Jadi kawasan dia main tu, hari-hari pukat tunda dia pergi masuk. Dia pun, ialah macam kita juga kan. Kalau orang dah kacau rumah kita, takkan kita tak tu kan.
Lama-lama orang ala kita pun lari juga. Macam tu juga dia pun. Dia macam rumah dia. Dah kita kacau rumah dia. Kalau buka taksi tak apa. Buka taksi kita lekor je gitu. Langgar je. Habis dah. Kalau buka tunda, kalau sekali lalu habis. Kan dia besar kan. Bagi menggapai ruang sempit memukat ikan berbanding nelayan bot besar, Syahrul punya teknik tersendiri. Sebelum menebar pukat di lokasi asing, dia terlebih dahulu menyelam untuk mengesan gerombolan ikan menggunakan deria pendengaran. Teknik ini dipelajari Syahrul daripada nelayan veteran di kampungnya dahulu. Dia dengar suara dia lama. Sekarang musik lama lah sekarang. Dia ada satu bunyi, kalau orang ni, ada butir dia. Butir dia macam kalau kita masak nasi kat rumah tu, dia ada akak bunyi buih tu. Macam tu suara dia. Yang tu sebelum kita muka. Dah kita muka, dia bunyi lain. Lagi kuat bunyi dia. Bernasib baik, lokasi sekitar ini dikira Syahrul sesuai dibuka pukat. Segala usahanya untuk hari ini telah dikerah. Kini tiba masa untuk bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki dapat bertaut untuk mereka berdua. Biodiversiti Laut Cina Selatan bukan hanya berteraskan hidupan merinya semata-mata. Ia juga memberi nafas kepada kepelbagaian struktur muka bumi. Antaranya ialah ekosistem tanah lembap merangkumi hutan paya bakau. 3% atau hampir 700,000 hektar daripada daratan di Malaysia dilitupi hutan bakau. 232,000 hektar atau 1/3 kawasan paya bakau ini terletak di pesisir pantai negeri Sabah. Ia menjadikan negeri di bawah bayu ini kawasan utama di Malaysia untuk ekosistem penting tersebut. Hutan paya bakau ni, dia adalah salah satu ekosistem tanah lembap. Tanah lembap ni dia ada 3 kategori lagi. Pesisiran pantai, and then dia ada inland. Inland tu yang contohnya macam tasik-tasik atas bukit ataupun sungai-sungai air tawar. Dan juga dia ada man-made wetlands, tanah lembap yang dibuat orang, contohnya macam kolam, empangan ataupun sawah padi. Bakau ni dia adalah salah satu types of wetlands yang berada di pesisiran pantai. Dan yang uniknya, dia punya pokok-pokok ni dia tidak sama dengan pokok-pokok yang lain. Contohnya daripada kita boleh tengok daripada dia punya sistem akar. Okay, dia punya akar tu dia akar jangkang, dia banyak keluar gitu kan. And then kalau pokok hutan paya bakau ni, dia punya pokok-pokok dia boleh tolerate ataupun dia boleh serap lebih banyak kandungan garam daripada pokok-pokok yang biasalah. Itu salah satu uniknya hutan paya bakau. Pemuliharaan ekosistem ini antara langkah awal dalam memastikan sumber lautan sentiasa terjaga. Ia umpama gabungan perisai dan ubat bagi mempertahan dan merawat biodiversiti Laut Cina Selatan. Akar tersebut dia bertindak untuk sebagai kira kita cakap nursery ground lah untuk pembiakan ikan-ikan kecil. So, sebelum ikan tu ke laut, dia akan masuk ke dalam hutan bakau untuk membiak dan dia akan besar situ dan baru dia akan masuk ke laut. Lagi satu as natural function. Natural function dia adalah filtration. Dia membantu untuk mengasingkan air laut yang masuk ke dalam hutan bakau dan dia akan turun balik pada air laut. Dan bila ada sampah-sampah daripada air laut tu, dia akan masuk dan sampah-sampah tu eventually akan tersangkut di inilah dekat kawasan akar tu, dan bila dia turun balik air laut akan jadi bersih lah. And then the other thing, dia hutan paya bakau ni memang ada kajian bahawa dia dapat membantu untuk mengurangkan global warming. Sebab kalau kita cakap pasal pokok bakau, dia ada ability ataupun kelebihan untuk menyerap karbon sebanyak lebih kali lagi banyak daripada pokok-pokok dipterokarp yang biasalah. So indirectly dia membantu untuk mengurangkan climate change.
Sistem lingkungan hidup di hutan paya bakau turut memberikan ruang kepada hidupan marin untuk memulakan kehidupan. Selain itu, bagi penduduk setempat, ia juga menjadi medan tambahan untuk mereka mencari rezeki di atas kepelbagaian flora dan faunanya. Namun seperti juga ruang lingkup lain, eksploitasi hutan paya bakau yang tidak mampan menjadi faktor kemusnahan ekologinya. Ancaman ini bukan sahaja bahana kepada ekosistem ini, tetapi ia juga memberi kesan kepada masyarakat pesisir pantai yang bergantung kepadanya. Mitigasi kepada ancaman ini jatuh ke bahu kerajaan negeri dengan kerjasama badan bukan kerajaan yang mahu memelihara kembali khazanah negeri. Antara mereka yang terlibat dalam usaha konservasi ini ialah Muhammad Nur Azmil Mukhtar dan Marinah Matami. Kedua-duanya merupakan anak tempatan negeri Sabah yang mahu melihat kepelbagaian alam semula jadi tanah leluhur mereka ini terjaga. Oleh sebab itu, hari ini mereka menjalankan pemantauan di hutan simpan bakau Sulaman di daerah Tuaran. Kepelbagaian flora dan fauna di kawasan hutan simpan ini menghadkan aktiviti yang boleh dijalankan. Hanya kegiatan pemeliharaan dan pemuliharaan, pendidikan hutan dan ekolancung yang dibenarkan Jabatan Perhutanan Sabah di bawah lesen Perjanjian Pengurusan Hutan Mapan. Asal ada sudah dikerani. Tidak sudah. Bosis tidak mau datang sudah. Dia tidak suka bergaul dia bilang. Pemantauan berterusan dilakukan Marinah dan rakan-rakan bagi memastikan tiada pencerobohan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Air kecil juga. Okey. Kami jarang masuklah kalau tidak perlu. Kami memandang serius setiap masalah pencerobohan di sinilah. Jadi sebenarnya di mana-mana kawasan hutan simpan pun ada juga masalah, ada pembukaan tanah, ada pemotongan kayu untuk di sini potong bakau lah, pengambilan bakau semua macam itu. Tanggung jawab kami di sini adalah melindungi kawasan di bawah jagaan kami. Jadi setiap kes pencerobohan seperti pembukaan tanah ataupun pemotongan, pengambilan hasil begitulah pokok-pokok bakau macam itu, kami kena buat laporan lah. Bagi Marinah dan rakan-rakan, menggalas amanah memelihara hutan simpan bakau di sini satu penghormatan buat mereka. Selain menjalankan aktiviti memantau, hutan simpan ini juga menjadi tapak semayan kepada spesies bakau yang terancam. Semayan yang telah mekar kemudiannya akan ditanam di bahagian yang dirasakan perlu bagi melahirkan kembali ekologi asal kawasan ini. Sangat penting untuk kita menjaga kawasan ini sebab dia adalah first defense untuk tempat ini. Bakau-bakau ini yang sebenarnya melindungi daratan. Sebelum daratan itu hilang, dia kena berdepan dulu dengan bakau. Jadi dia adalah satu kuasa alam yang sangat kuat lah. Pokok yang sangat hebat, yang boleh tahan air masin dan cabaran-cabaran dari persekitaran. Kita kena adakan itu rasa penghargaan terhadap alam sekitar ataupun terhadap hutan paya bakau contohnya lah. Sebab daripada rasa appreciation tu, sense of appreciation tu, dia akan eventually dia akan membuatkan seseorang itu, contoh dia akan jaga dia punya hutan paya bakau contohlah, dia tidak mau kasih kotor dan dia akan participate, dia akan ikut dengan program-program kesedaran, dia akan bantu untuk menyebarkan kepentingan tentang dia punya alam sekitar lah. Dan yang kedua mungkin boleh kalau untuk community, so kita ada juga community yang dependence dengan wetlands, contohnya community pesisir pantai kan, dia depends dengan mangrove. Dan kalau ada NGO yang pakar ataupun yang memang pengalaman luas mengenai wetlands ini, orang boleh involve
dengan komuniti itu, melibatkan komuniti dalam proses pemeliharaan alam sekitar tersebutlah. Dewasa ini, kesan pemanasan global dapat dirasai masyarakat dunia lantaran kenaikan suhu bumi sebanyak 0.18 darjah Celsius setahun sejak 4 dekad lalu. Efeknya turut terpalit kepada permukaan lautan sedunia, termasuk di Laut Cina Selatan. Pemanasan global juga satu teras yang dikaji Yusri di perairan sekitar pantai timur semenanjung Malaysia. Kajiannya mendapati wujudnya hubungan antara suhu persekitaran dan keadaan terumbu karang. Dia akan menjejaskan terumbu karang bila suhu lautan meningkat. Suhu tu tinggi, karang tu dia akan mengeluarkan simbion ataupun alge yang duduk dalam karang tu. Kalau panas dia tak boleh duduk, so dia akan keluar. So dia akan bila dia keluarkan simbion, kita panggil zooxanthellae lah. Zooxanthellae sejenis alge diatom yang berfotosintesis. So bila zooxanthellae tu keluar, karang ni dia mendapat nutrien ataupun makanan, tenaga daripada zooxanthellae. Bila zooxanthellae tu keluar, karang ni dia akan jadi macam kebulu lah. Kalau lama-lama suhu tu panas, dia akan mati. So kalau macam tahun 96-97, kita nampak coral bleaching yang teruk dekat Great Barrier Reef. Biarpun coral bleaching atau pemutihan karang ini dapat dibalikkan dengan penanaman tukun, ada cabaran lebih ketir menanti usaha pemeliharaan terumbu di Laut Cina Selatan. Aktiviti manusia, menurut Yusri, adalah permasalahan paling meruncing. Dekat kawasan pantai timur ni, kebanyakan pulau yang cantik telah digezet sebagai taman laut. Kerajaan memperuntukkan kewangan untuk menjaga taman laut tu. It's not just kita gazet taman laut, kita tak jaga. Kita gazet and then kita ada bahagian taman laut yang jaga. Ada enforcement, ada penguatkuasaan. So kita tak boleh tangkap, kita tak boleh ambil apa semua. And then kalau kita nak buat pembangunan, kita kena ada kesan kajian alam sekitar. So yang tu banyak membantu. Kalau kita tengok dekat tempat-tempat lain di Asia ataupun di luar, banyak yang telah terganggu lah, telah terjejas sebab pembangunan, mungkin sebab juga kesan cuaca kan, climate change, pemutihan karang. Tapi dekat kawasan kita, dekat Malaysia, including termasuk Sabah dan Sarawak, kita masih lagi penurunan dia tak drastik. Penurunan litupan karang dia tak drastik. Kita still okey. Berdasarkan kajian terbaru, menjadi satu bright spot untuk coral. Maknanya kalau kawasan lain rosak, kita mungkin boleh maintain lagi kawasan kita. Tapi kalau kita tak jaga, mungkin akan makin teruklah. Dengan hampir 500,000 kilometer persegi terumbu karang yang menjadi habitat ribuan spesies hidupan marin di Laut Cina Selatan, tiada ruang berkompromi dalam hal menjaga biodiversiti. Jika lalai, sekuriti makanan negara sekitar termasuk Malaysia bakal terjejas. Lokasinya yang strategik di Asia Tenggara dan juga berhampiran dengan kawasan segitiga terumbu karang, iaitu kawasan Coral Triangle. So, Coral Triangle ni adalah kawasan marin yang mempunyai biodiversity marin yang tertinggi di dunia. So, Laut Cina Selatan mempunyai ekosistem marin yang penting seperti hutan bakau, terumbu karang, padang rumput laut, pantai berpasir dan berbatu, serta dataran pantai berlumpur atau mudflats yang menjadi habitat kepada biodiversity marine. So, sebagai contoh, Laut Cina Selatan mempunyai lebih dari 3,000 spesies ikan dan lebih 500 spesies batu karang. Selepas sebelah pagi dihabiskan masa mencari lokasi ikan dan menebar pukat, waktu tengah hari tiba menandakan sudah sampai masa Syahrul dan Rohairi menuai hasil. Selepas musim tengkujuh, lazimnya perairan sekitar Berserah Pahang ini kaya koloni ikan gelama
buat nelayan yang mencari rezeki di sini. Namun begitu, dek kerana laut yang bergelora, hasil tangkapan Syahrul tidak semewah biasa. Ini asam garam hidup seorang nelayan seperti Syahrul. Kehidupannya sudah 17 tahun bermain ombak. Saya pernahlah dapat dalam 400 kilo, 200 kilo, macam tu lah. Tapi itu berbeza ikan lah. Tahun lepas saya pernah dapat lebih kurang 300 lebih lah. Itu pun tak boleh cabut kat laut sangat lah, pasal hari kuat. Balik cabut kat darat. Bagi memastikan kelangsungan hidupan marin di Laut Cina Selatan, beberapa institusi pengajian tinggi mengambil langkah proaktif dalam menyokong kajian berkaitan. Antaranya termasuk di Universiti Malaysia Sabah melalui kewujudan Institut Penyelidikan Marin Borneo. Muhammad Ali Said Hussein, seorang penyelidik dan pensyarah yang mendambakan diri dalam misi mengenali, menggauli serta melestari khazanah dasar lautan ini. Pensyarah ekologi marin ini bergiat aktif dalam lapangan kajian hidupan laut. Selain daripada itu, Ali juga mengkaji penyakit ikan serta aktiviti perikanan nelayan setempat bagi memastikan keselamatan hasil laut yang dituai serta melindungi ekosistem marin daripada kemusnahan. Antara langkah yang para nelayan boleh ambil untuk mengatasi atau memastikan keseimbangan ini kekal adalah dengan memastikan bahawa tangkapan yang mereka buat adalah menggunakan kaedah-kaedah yang lestari, di mana dia menggunakan mungkin peralatan yang tidak mengancam haiwan-haiwan yang mempunyai tempoh jangka masa hidup yang panjang, ataupun menggunakan kaedah-kaedah di mana tangkapan adalah tidak menjejaskan populasi secara meluas. Selain sikap segelintir nelayan tempatan yang mahu mengaut keuntungan berganda dengan cepat, industri perikanan dan hasil laut negara turut berdepan cabaran pencerobohan bot-bot nelayan haram dari negara asing. Menurut statistik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, sebanyak 1,036 tangkapan telah dibuat agensi tersebut sepanjang 2020. Ini tidak termasuk operasi yang dibuat badan berkuasa lain seperti Jabatan Perikanan Malaysia dan pasukan polis marin. Biarpun begitu, masih ada nelayan asing yang tidak serik menceroboh dan mencuri khazanah laut negara tanpa segan silu. Saya ingat penguatkuasaan kita perlu sophisticated dan sebagainya, mengesan kedudukan bot-bot, dan kita boleh tahu dengan penguatkuasaan yang sedemikian, dengan zaman yang begitu canggih ini, kita boleh melewati semua, memastikan negara kita, khazanah negara kita tidak diceroboh sewenang-wenangnya, dan sumber protein di negara kita ini mencukupi untuk rakyat negara kita yang kita cintai. Hanya dengan penyelidikan berterusan dapat memelihara keindahan serta kepelbagaian spesies marin Laut Cina Selatan. Semangat ini jugalah yang disemat Yusri serta rakan-rakan penyelidik dari berbagai institusi tempatan lain. Usai melakukan pemantauan berkala litupan karang di Pulau Bidong, Yusri kembali ke pejabatnya di Universiti Malaysia Terengganu untuk menyusun data kajian. Proses ini satu daripada bermacam lagi langkah yang perlu dilakukan bagi merungkai dapatan sebelum dapat diterjemahkan kepada kertas kerja yang efektif. Bagi Yusri, selain berjuang untuk mencetus kelahiran polisi bersesuaian dalam usaha memelihara Laut Cina Selatan, dia juga mahukan kajiannya menjadi pemangkin kesedaran awam. Satu yang kita harapkan sangat supaya orang awam ni boleh belajar dan ambil tahu pasal organisma yang laut. Kita tak nampak sangat organisma laut ni, tapi sebenarnya kawasan kita cantik. Tak payah nak pergi Great Barrier Reef, tak payah nak pergi Maldives ataupun tempat-tempat jauh-jauh. Kat kawasan dekat pulau-pulau kita pun dah cantik.
Kan kita boleh snorkeling, kita boleh diving, tengok kawasan kita. Kan boleh menghayati keindahan bawah dasar laut. So semua boleh menghayati keindahan. So bila kita dah menghayati, kita cinta dan kita senang nak tanam semangat untuk memelihara. Biarpun hasil ikan tidak seperti diharapkan, Syahrul masih lagi dapat menghela nafas lega. Walaupun sedikit, masih ada perolehan untuk makan minum keluarganya hari ini. Cabaran yang datang bukan titik noktah mencari hasil laut. Satu sahaja harapan Syahrul, semoga Laut Cina Selatan terus memberi rezeki. Kalau boleh cakap dekat laut tu, nak hasil yang banyak macam-macam dulu. Itulah berterima kasihlah pada laut kita. Dia bagi rezeki kita, Tuhan Ta'ala bagi rezeki kita kerana lautnya. Hasil laut tu memang lebih pada hasil darat lah. Kalau kita pun sama-sama jaga, alhamdulillah lah rezeki tu. Laut Cina Selatan, daripada zahir hanya terlihat permukaan air yang membelah bumi. Namun jauh di dasar perutnya, beragam makhluk Tuhan hidup dan bergantung harap sesama mereka. Kesemua ada fungsinya. Dari emas hitam kepada terumbu karang dan hidupan laut. Hingga ke ekosistem tanah lembap hutan paya bakau. Bagai kitaran siang dan malam yang pasti, setiap satu melaksanakan misinya. Jika kita gagal memeliharanya, tiada lain yang sengsara selain kita manusia.